Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke udara lagi dan bersiaran menerusi rancangan dialog untuk episod pada kali ini. Dan hari ini kita akan juga lebih memberikan penekanan berkenaan dengan usaha yang dilakukan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Perikanan, dan kita akan lebih diperjelaskan lagi ya antara inisiatif dan juga usaha yang dilakukan dalam pengurusan produk perikanan. Bersama kita pada hari ini Yang Mulia Dayang Hajah Siti Amin Mahali, Pemangku Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan Jabatan Perikanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, lebih kita ingin mengetahui berkenaan dengan usaha-usaha dan juga inisiatif yang dilakukan oleh Jabatan Perikanan khususnya di masa negara turut berdepan dengan pandemik COVID-19 ya. Mungkin dalam hal ini juga Puan, bagaimanakah perkembangan industri perikanan kita ni? Kita mengetahui ia turut terkesan ya akibat penularan COVID-19 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Serena. Adalah tidak dinafikan pandemik COVID-19 memberikan sedikit sebanyak impak kepada perkembangan industri perikanan. Walau bagaimanapun impak-impak tersebut tergantung kepada sektor-sektor masing-masing. So antaranya adalah secara amnya Jabatan Perikanan terutama sekali pengusaha-pengusaha menghadapi masalah pengambilan pekerja-pekerja asing dan juga pengambilan pakar-pakar daripada negara luar berikutan dengan penangguhan kemasukan pekerja-pekerja asing. Dan perkara ini telah melibatkan operasi mereka terutama sekali kepada pengusaha-pengusaha yang baru berkecimpung dalam industri ini. Yang kedua adalah dalam sektor aquaculture. Sebilangan besar daripada benih-benih benih-benih ikan adalah diimport daripada negara-negara luar, seperti benih-benih ikan selongsong, ikan tilapia dan juga ikan pompano, dipanggil juga orang Brunei paduai, didatangkan daripada negara-negara luar seperti Indonesia, Malaysia dan juga Thailand. So impak ini dapat dirasakan disebabkan oleh ketiadaan penerbangan daripada negara-negara yang pengekspor tadi. So dan juga disebabkan oleh penutupan perintah kawalan pergerakan daripada negara-negara terlibat. So industri ternakan udang seperti udang harimau dan udang beneme juga menghadapi impak yang sama. Begitu juga dengan mendatangkan makanan-makanan udang roastres, dipanggil luckworm. Makanan ini didatangkan daripada Thailand. Yang ketiga adalah mengenai dengan masalah mendatangkan peralatan dan juga input-input seperti makanan ikan, baja dan kimia bagi pencegah musuh dan juga penyakit, menghadapi masalah untuk masuk di dalam negara kita ni. Tapi alhamdulillah di atas kerjasama Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan juga agensi-agensi yang berkenaan telah berusaha untuk menolong pengusaha-pengusaha kita ni untuk memasukkan segala peralatan dan input-input tadi. Jadi kalau mendengar penerangan daripada Yang Mulia Puan sebentar tadi, begitu besar cabarannya khususnya dari hal sektor aquaculture ya. Jadi bagaimana sektor ini mampu bertahan semasa musim situasi negara mengalami COVID-19? Alhamdulillah, semasa kejadian penularan COVID-19 ini, sektor aquaculture boleh berjalan seperti biasa. Ini dapat diketahui sebilangan pengusaha masih menstocking benih-benih ikan dan udang ke kolam-kolam atau ke sangkar-sangkar mereka. Dan bagi pengusaha-pengusaha yang kreatif,
dari segi pemasaran, mereka memanfaatkan teknologi media melalui WhatsApp, Facebook dan Instagram untuk mempromosi barang-barang produk-produk perikanan ke pasar-pasar domestik. Lagipun pengusaha-pengusaha perikanan mempunyai inisiatif-inisiatif tersendiri untuk mempertahankan industri-industri mereka semasa COVID-19 ini. Jadi selain daripada pemantauan dan juga bantuan yang berterusan diberikan oleh Jabatan Perikanan, para pengusaha ini mempunyai inisiatif mereka sendiri Puan, untuk memastikan perusahaan mereka itu dapat beroperasi seperti biasa. Walau pada dasarnya kita ketahui memang ada cabaran tersebut Baik, pastinya juga Auda akan lebih banyak nanti akan kita bawakan menerusi rancangan dialog pada hari ini, di mana kita akan lebih diperjelaskan lagi mengenai dengan usaha dan juga pengurusan produk perikanan bersama dengan wakil yang kita bawakan ke studio rancangan dialog daripada Jabatan Perikanan. Jadi jangan ke mana-mana Auda, kita akan kembali selepas ini. Auda kini boleh memasuki premis perniagaan dengan menggunakan aplikasi BruHealth. Langkah pertama, muat turun aplikasi BruHealth dan daftarkan diri Auda. Auda juga boleh membantu mendaftarkan bagi orang lain. Diingatkan bahawa sebarang pengisian maklumat palsu boleh diambil tindakan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Langkah kedua, dapatkan kod acara Auda melalui aplikasi BruHealth sebelum mengunjungi premis perniagaan yang ingin dituju. Kod acara tersebut akan menentukan sama ada Auda dibenarkan atau tidak untuk memasuki premis tersebut. Kod acara berwarna hijau atau kuning bermaksud Auda dibenarkan masuk ke dalam premis perniagaan. Manakala Auda tidak dibenarkan masuk jika kod Auda berwarna merah, biru atau ungu. Langkah ketiga, pastikan fungsi Bluetooth telefon bimbit Auda diaktifkan semasa tiba di premis perniagaan. Kemudian, imbas kod QR yang dipaparkan di pintu masuk premis dengan menggunakan aplikasi BruHealth. Langkah keempat, Auda perlu mengimbas kod QR yang sama semasa hendak meninggalkan premis perniagaan. Kod QR membolehkan pihak berwajib untuk mengetahui keberadaan Auda bagi membolehkan pengesanan kontak COVID-19. Sila ambil maklum bahawa setiap premis perniagaan akan menghadkan jumlah kota kemasukan orang ramai yang boleh diterima masuk. Dengan BruHealth, Auda boleh menenangkan fikiran Auda dan keluarga Auda semasa mengunjungi premis perniagaan dengan mengambil tahu bahawa tanggungjawab sosial masyarakat dalam menangani COVID-19 sedang dilaksanakan. Gunakanlah BruHealth untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19 dan jangan lupa untuk mengemas kini status kesihatan Auda di dalam aplikasi BruHealth setiap hari. BruHealth bagi keselamatan warga Brunei. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.moh.gov.bn atau hubungi talian 148. Baik, Auda, kita kembali bersama ke udara menerusi rancangan dialog untuk hari ini, lebih menumpukan kepada pengetahuan kita berkenaan dengan pengurusan produk perikanan. Dan bersama kita di studio siaran Yang Mulia Dayang Haja Siti Amin Mahali, pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan Jabatan Perikanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dan sebentar tadi Puan telah juga berkongsi kepada kita antara cabaran yang dihadapi oleh Jabatan Perikanan. Namun alhamdulillah beberapa cabaran ataupun impak yang disebabkan oleh situasi COVID yang turut melanda negara kita ini dapat ditangani dengan efisien sekali. Dan dalam hal ini juga kita melihat sebenarnya apabila impak ini sebenarnya turut memberi kesan kepada para pengusaha itu sendiri. Mungkin dari sudut
usaha dan juga bantuan yang diberikan oleh Jabatan Perikanan, kalau kita ni tumpukan kepada para pengusaha-pengusaha yang terkesan akibat pandemik ini, Puan, bagaimana? Dalam usaha Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan bagi memastikan produk-produk perikanan berterusan dan juga bagi memastikan aktiviti-aktiviti perikanan ini berjalan dan juga bagi memenuhi keperluan negara kita ni dari segi keperluan ikan dan udang. Beberapa inisiatif telah dilaksanakan. Pertama adalah seperti yang saya sebut tadi mengenai dengan penginputan benih-benih ikan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan agensi yang berkenaan, terutama sekali Royal Brunei, telah bekerjasama untuk menyediakan charter flight ke negara-negara yang terlibat seperti Malaysia dan Indonesia bagi mentransport benih-benih ikan ke negara ini. Yang kedua adalah kerjasama yang berterusan di antara kementerian dan juga agensi-agensi mengenai kemasukan bahan-bahan input dan juga peralatan bagi kegunaan pengusaha-pengusaha agar operasi pengusaha-pengusaha ketanian itu dapat berjalan seperti sedia kala. Dan tambahan lagi bagi memenuhi keperluan ikan-ikan yang segar bagi penduduk negara ini, kementerian telah membenarkan penginputan ikan-ikan segar daripada Sabah. Walau bagaimanapun syarikat-syarikat ataupun operator yang mengendalikan aktiviti ini ditegaskan untuk mengikuti perintah-perintah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, terutamanya sekali macam social distancing, dan juga sentiasa menjaga kebersihan semasa handling produk-produk perikanan. Adalah juga diseru kepada operator-operator dan penginput-input ini untuk mematuhi garis panduan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Jika didapati mereka-mereka ini melanggar di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, jika ada pihak-pihak yang melanggar peraturan atau garis panduan yang diberikan, akan dikenakan denda. Begitu juga mereka akan dikendaki untuk menjalani isolation dan juga swab testing di atas perbelanjaan syarikat-syarikat itu sendiri. Jadi itu maksudnya bagi pengimportan barang-barang ataupun produk perikanan segar dari negara luar ke negara kita Dan kita melihat di sini sebenarnya sektor aquakultur itu memang juga turut terjejas. Tetapi di peringkat manakah ni, Puan, sektor ini orang kita ni menghadapi cabarannya? Kalau tadi kita ni mengimport macam mana dengan produk-produk yang diekspor ke luar negara? Alhamdulillah, walaupun semasa COVID, pengeksportan produk-produk perikanan, terutamanya daripada sektor aquaculture, dapat dilaksanakan oleh pengusaha-pengusaha kecuali ke negara China. Seperti yang kita ketahui, negara China masih menghadapi COVID yang perlukan pengawalan lebih ketat. Jadi pengusaha-pengusaha ini mempunyai pilihan bagi mengekspor produk-produk mereka seperti ke Amerika Syarikat, ke Kanada, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Produk-produk yang major produk yang diekspor adalah seperti udang, ikan tuna dan juga kerapu. Jadi itu setakat ini produk aquakultur yang diekspor ke luar negara. Jadi bukan hanya pengeksportan tersebut pada rantau Asia Tenggara, tetapi juga di benua Eropah ni. Dan ini telah berlangsung sudah agak lama. Kita melihat betapa jitunya usaha yang dilakukan oleh Jabatan Perikanan sendiri dalam sama-sama membantu pihak pengusaha kita ni supaya perusahaan ini dapat terus
puan beroperasi. Ya. Dan walaupun barangkali sedikit sebanyak ia terjejas, tetapi masih boleh beroperasi. Ya. Itu yang ingin kita dengar sebenarnya. Mungkinkah juga ada peluang-peluang lain yang sebenarnya memerlukan generasi masa ini untuk berkecimpung dalam bidang perusahaan aquaculture? Bagaimana? Sebenarnya dalam industri perikanan secara amnya, terutama sekali industri aquaculture, galakan adalah diberikan kepada generasi muda untuk lebih berkecimpung sebagai satu pendapatan daripada orang menganggur. Jadi ada mekanisme aquaculture yang boleh sebenarnya dilaksanakan tanpa menggunakan peruntukan yang tinggi dan murah. Sebenarnya ini adalah satu inisiatif yang Jabatan Perikanan insya-Allah akan memberikan kepada pengusaha-pengusaha muda, terutama sekali kepada belia-belia yang belum mempunyai pekerjaan. Jadi setakat ini apa bentuk kursus-kursus kemahiran yang ada turut melibatkan orang ramai, khususnya para pengusaha-pengusaha produk perikanan ataupun aquaculture ini? Sejauh ini jabatan telah berusaha mengadakan kursus-kursus pendek kepada pengusaha-pengusaha yang interested untuk berkecimpung dalam industri ini. Misalan dari segi ternakan udang harimau, juga telah dilaksanakan baru-baru ini. Begitu juga dengan pemrosesan. Jika jabatan akan membuat arrangement jika ada demand daripada luar bagi kursus yang mereka perlukan. Tapi insya-Allah jabatan sentiasa membuat program bimbingan kepada pengusaha-pengusaha dari segi terutama sekali pengurusan ladang, pengurusan kewangan, pengurusan misalan jabatan mengemphasize penggunaan Brunei Aquaculture Best Practices, di mana jabatan menegaskan atau menyarankan pengusaha-pengusaha untuk menggunakan amalan-amalan yang terbaik dalam menguruskan di perusahaan mereka. Kita melihat di sini keperluan untuk upskilling dan juga reskilling di kalangan para pengusaha ini. Barangkali untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan hal ehwal perikanan dan bagi mereka yang ingin menceburi bidang perusahaan perikanan, di mana boleh mereka mendapatkan maklumat tersebut, Puan? Kepada pihak-pihak yang interested untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai dengan maklumat perikanan ataupun peluang-peluang perniagaan misalan, ramai bolehlah menghubungi talian Jabatan Perikanan 277066 dan boleh membuat perjanjian bagi sektor-sektor yang tertentu. So Jabatan Perikanan mempunyai 3 sektor, iaitu sektor aquaculture, sektor tangkapan dan juga sektor pemrosesan. So pengusaha atau yang ramai yang interested boleh datang berjumpa dengan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk consultation dengan orang ramai ataupun belia-belia yang interested untuk berkecimpung dalam industri perikanan. Tambahan pula jabatan mempunyai website. So orang ramai bolehlah melayari website tersebut dan di sana ada terpapar email dan telefon dan sebagainya untuk dihubungi dengan lebih lanjut. Baik, itu telah pun dijelaskan Auda bagaimana untuk mendapatkan sebarang maklumat berkaitan khususnya bagi 3 sektor yang dinyatakan tadi, ada sektor aquaculture, sektor tangkapan dan juga sektor pemrosesan. Baik, untuk akhirnya Puan, barangkali ada
saranan dan juga nasihat mengambil iktibar daripada cabaran yang turut melanda Brunei Darussalam iaitu pandemik COVID-19. Okay, dalam hal ini pihak Jabatan Perikanan menyeru kepada pengusaha-pengusaha pengimport ikan tadi untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan seperti social distancing dan juga sentiasa menjaga kebersihan, terutama sekali semasa handling ikan dan udang tersebut. Dan juga kepada pengusaha-pengusaha adalah diseru untuk meningkatkan penghasilan mereka agar dapat memenuhi keperluan-keperluan ikan dan udang di negara ini. Dan juga di kesempatan ini disarankan agar pengusaha sentiasa mematuhi saranan Jabatan Perikanan terutama dalam sektor aquaculture mengenai dengan mempraktikkan good aquaculture practices dan juga kepada industri pemrosesan good manufacturing practices dan bagi sektor tangkapan hygiene on board. Bagi memastikan produk-produk mereka ini berkualiti tinggi dan bernilai tinggi supaya produk-produk pertanian itu dijamin kebersihannya dan juga tidak tercemar oleh kimia ataupun mana-mana yang penyakit misalnya. So adalah disuruh kepada pengusaha-pengusaha petani untuk mematuhi saranan yang selalu diberikan oleh Jabatan Perikanan. Begitu juga dengan orang ramai orang ramai untuk sama-sama mementingkan atau mengutamakan produk-produk tempatan. Especially dalam masa COVID ini. Kerana produk-produk tempatan itu lebih berkualiti dan fresh. Lebih dijamin. Keselamatannya. So InsyaAllah kalau kita ni sama-sama membeli produk tempatan, kita ni dengan sendirinya akan mendukung usaha-usaha pengusaha-pengusaha ketani di negara ini. Dan yang pasti juga akan dapat mempertingkatkan lagi ekonomi kita ni. Dan apa yang dihasilkan dalam Wawasan Brunei 2035 di mana pada tahun tersebut mengharapkan negara Brunei Darussalam mempunyai ekonomi yang mapan dan berdaya tahan. Itu yang kita harapkan juga. Kerjasama semua itu diperlukan dan turut sama bertanggungjawab. Baik, Puan, terima kasih kita ucapkan atas penerangan dan juga maklumat yang cukup jelas sebenarnya. Begitu juga seruan yang kita harapkan dapat membuka minat khususnya kepada generasi muda masa ini untuk menceburi bidang aquaculture. Apapun, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah Auda kesempatan saya untuk bersama dengan Yang Mulia Dayang Haja Siti Amin Mahali, merupakan pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan dari Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Jelas kita mengetahui apakah usaha, inisiatif yang dilakukan dalam pengurusan produk perikanan. Baik, itu kita bawakan untuk edisi ataupun episod dialog pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam hormat.